Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih Tuan Ketua. Selama 27 ahli Parlimen, Ahli Yang Berhormat telah membahaskan 4 isu utama di peringkat kementerian iaitu pengurusan alam sekitar, perubahan iklim, bekalan air dan sumber air dan pengurusan banjir. Bagi Pak Kementerian, saya mengucapkan dan mengalami terima kasih banyak-banyak kepada semua ahli yang berhormat yang beri komitmen untuk pastikan alam sekitar kita tu terpelihara dan terjaga, insya-Allah. Saya memulakan jawapan kepada perkara dibangkitkan mengikut sektor tadi. Yang pertama, isu pengurusan alam sekitar yang Berhormat Beaufort membangkitkan cadangan agar kempen kesedaran alam sekitar dipergiatkan hingga ke peringkat akar umbi. Bagi memastikan hasrat ini dapat dicapai, untuk makluman yang berhormat bahawa KASA melalui Jabatan Alam Sekitar telah menjalankan program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar atau ringkasnya SLAS seawal tahun 2005 lagi. Program ini sebenarnya merupakan usaha sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan sehingga kini sebanyak 1,025 buah sekolah telah menyertai program ini. Selain daripada itu, satu modul Kelab Alam Sekitar Sekolah telah pun dibangunkan sebagai panduan kepada guru-guru dalam mengadakan aktiviti dan program Kelab Alam Sekitar di sekolah sebagai salah satu pendekatan dalam mendidik pelajar untuk mencintai alam sekitar. Bagi memastikan kesedaran alam sekitar adalah secara menyeluruh, Jabatan Alam Sekitar turut menjalankan program rakam alam sekitar dengan penglibatan masyarakat yang akan digerakkan sebagai ejen dalam membantu agensi-agensi kerajaan. Untuk makluman semua, hingga kini keahlian rakam alam sekitar berjumlah 157,348 orang ahli. Selain daripada itu, sisa plastik yang tidak diurus dengan baik menyebabkan pelbagai impak terhadap alam sekitar dan kesejahteraan hidup. Amalan 3R, reduce, reuse dan recycle dengan izin merupakan asas penting dalam konsep ekonomi kitaran bagi menjamin sisa plastik dapat dikumpul dan diproses menjadi resin sekitar semula. Aktiviti pengumpulan dan penyisihan sisa plastik perlu diperkukuhkan bagi memastikan aliran sisa yang tersisih serta memenuhi spesifikasi untuk kita semula. Dan untuk itu, di peringkat kementerian, kita telah pun menjadikan agenda penting memperkukuhkan ekonomi kitaran plastik dalam RMK ke-12. Yang Berhormat Rasah membangkitkan isu pembinaan insinerator di daerah Seremban yang dikhawatiri mencemarkan alam sekitar dan menyokong penuh beberapa program telah dibuat oleh pihak kementerian. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Rasah kerana mendukung cita hasrat kementerian. Untuk makluman Yang Berhormat bahawa keputusan bagi kelulusan pembinaan insinerator di tapak yang dimaksudkan sebenarnya di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab pihak berkuasa yang meluluskan atau PBM, iaitu Majlis Bandaraya Seremban, selaras dengan dasar dan polisi yang ditetapkan. Namun di pihak kementerian, kita komited dalam memastikan punca pencemaran di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dapat dikawal melalui kawalan hak-hak pelepasan, pengenaan kepada pelesenan, syarat kelulusan, penguatkuasaan dan pemantauan kepada kualiti alam sekeliling bermula di peringkat perancangan, operasi dan penutupan bagi suatu premis ataupun projek yang dipohon. Sektor yang kedua yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat ialah sektor perubahan iklim. Yang Berhormat tak lupa menyokong agenda pembangunan lestari 2030. Yang Berhormat Menteri, Rasah. Sila. Minta maaf, Yang Berhormat Menteri. Sebelum Yang Berhormat Menteri ke tajuk lain, berbalik kepada insinerator, memang betul, kita tahu akhirnya kerajaan tempatan PBT. Cuma kenapa saya kemukakan kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian Alam Sekitar dan Air adalah sokongan daripada Jabatan Alam Sekitar. Saya rasa kalau tak ada sokongan daripada Jabatan Alam Sekitar ataupun komen yang katakan tak sesuai kawasan tertentu dibina apa-apa loji ataupun insinerator, saya rasa PBT tidak akan menjangkaui ataupun melanggar komen daripada pihak alam sekitar. Sebab expert dia, bagi saya, bukan PBT. Expert ada di Jabatan Alam Sekitar yang very spesifik untuk isu ni. Jadi minta komen Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Datuk. Memang cadangan tapak dikemukakan oleh pihak PBT dan di pihak kementerian kita akan pastikan bahawa tapak yang cadangan itu sesuai dan memenuhi semua syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Sekiranya syarat-syarat tersebut yang tidak dipenuhi, pihak Jabatan Alam Sekitar tidak akan meluluskan tapak tersebut. Jadi walaupun selepas dibina, pemantauan terus dibuat oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Terima kasih, Muhammad. Bagi isu perubahan iklim, Yang Berhormat tak lupa menyokong agenda pembangunan lestari 2030
dan menyebut bahawa saya percaya Malaysia akan majukan pertumbuhan hijau ke arah negara berkarbon rendah dan akhirnya suatu hari mencapai masa depan bebas karbon. Untuk maklumat yang berhormat, kerjasama strategik dan holistik daripada semua peringkat kerajaan serta pemain industri perlu ditingkatkan dan diperluaskan bagi mencapai pembangunan lestari dan hasrat kita bersama. Kementerian dan agensinya bergiat aktif dalam mempromosi agenda pertumbuhan hijau seperti perluasan pelaksanaan perolehan hijau di peringkat persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Inisiatif ini bagi meningkatkan potensi permintaan dan pengeluaran produk dan perkhidmatan yang mesra alam. Inisiatif seperti pengecualian cukai seperti Green Investment Tax Allowance atau GITA dan GITE turut diperkenalkan bagi menggalakkan perkembangan industri hijau negara. Di samping itu, beberapa strategi pembangunan rendah karbon daripada aspek perbandaran dan mobiliti telah dibangunkan oleh pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air. Inisiatif berkenaan adalah selaras dengan strategi yang digariskan dalam rancangan Malaysia ke-12 serta melibatkan kerjasama kerajaan negeri, kerajaan tempatan serta pemain industri teknologi hijau. Yang Berhormat Subang Jaya dan Yang Berhormat Seputih membangkitkan mengenai sasaran net zero karbon negara. Seperti Yang Berhormat sedia maklum bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan inspirasi negara bagi mencapai pelepasan sifar gas rumah kaca atau GHG net zero emission seawal-awalnya pada tahun 2050. Hal ini menunjukkan bahawa kerajaan responsif dan cakna terhadap usaha menangani isu perubahan iklim. Kementerian Alam Sekitar dan Air mengalu-alukan perhatian dan kerjasama pihak pembangkang dalam mengarus perdanakan agenda perubahan iklim negara. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara atau MyCAC yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri akan mengadakan persidangan pada 11 Oktober 2021 sebelum persidangan COP26. Majlis ini dianggotai oleh semua menteri-menteri persekutuan, oleh menteri-menteri persekutuan bersama dengan menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri mewakili kerajaan negeri, dan ia merupakan suatu kenyataan penting bagi negara untuk persidangan COP26. Menteri, soalan boleh tak? Penjelasan daripada Subang. Ya, sila. Terima kasih Menteri. Saya memang nak tanya sedikit tentang, minta penjelasan lah tentang isu seawal-awalnya 2050, net zero carbon. Tidakkah sepatutnya kita selewat-lewatnya net zero carbon pada 2050? Maknanya kita kena buat lebih awal lagi. Ya, terima kasih. Pertama sekali, terima kasih. Kita sesuatu komitmen yang kita nak buat dalam konteks komitmen negara kepada UNFCCC, kita mesti bangunkan beberapa mekanisme. Antaranya ialah tentang LT-LEADS, suatu pembangunan strategi rendah karbon jangka panjang sebagai asas untuk kita meletakkan sasaran tersebut. Di samping kita perlu ada inventory karbon negara yang masih belum ada, dan beberapa peraturan-peraturan terhadap perkara ini perlu kita bangunkan, termasuk carbon pricing dan sebagainya. Dan itu beberapa elemen yang perlu kita lengkapkan dahulu, sebab itu kita tidak meletakkan sasaran 2050, cuma kita meletakkan seawal-awal 2050. Kita yakin kita mampu mencapai hasrat tersebut, insya-Allah. Penjelasan. Mohon Menteri, tadi jawapan Yang Berhormat Menteri tidak sentuh apa yang saya bangkitkan, iaitu di negara kita, kita ada buat satu kajian. Itu kajian strategi jangka masa panjang pembangunan rendah karbon atau Long Term Low Emission Development Strategy, LTLEDS, yang hanya akan berakhir pada 2022, pada akhir tahun depan. Tapi sekarang kita telah pun mengumumkan kita akan capai net zero emission, carbon emission pada tahun 2050. Jadi, bukankah ini terlalu awal? Sebelum kajian yang terperinci dijalankan, kerajaan sudah pun mengumumkan dan sudah pun tulis dalam buku Rancangan Malaysia ke-12 ini. Biasanya ialah kita selepas buat kajian baru buat pengumuman, kerana kajian itu akan bagi tahu kita sama ada kita boleh capai ataupun tidak. Jadi ini yang sebenarnya yang saya nak tanya, kenapakah we have to jump the gun, buru-buru buat pengumuman ini? Terima kasih. Sebagaimana yang dibangkitkan dalam perbahasan Yang Berhormat, dan kita sebenarnya sebagaimana yang telah pun kita letakkan sasaran bahawa LT-LEADS ini akan siap pada 2022, bermakna dia sedang berjalan sekarang, dan 2022 siap.
dengan kata lain bahawa kita telah pun mengambil kira beberapa perkara yang terkandung dalam LT Leeds. Sebab itu kita sasaran, kita tidak menyebut 20, 30, 20, 50. Cuma kita menyebut seawal 20, 50 berdasarkan beberapa faktor yang telah saya sebutkan tadi. Jadi oleh kerana itu, sasaran kita letak ni penting sebelum COP26. Dan negara perlu dilihat mengambil tindakan proaktif ke arah itu. Ya, dan kita harus lihat bahawa persaingan terhadap perolehan hijau dan sektor hijau ni merupakan satu persaingan yang sangat kompetitif di peringkat rantau kita dan dunia seluruhnya. Kalau kita terlambat, kita akan ketinggalan. Bukan saja peluang-peluang pelaburan yang masuk ke negara, bahkan kemungkinan kita juga dilihat tidak konsisten atau tidak committed untuk melaksanakan agenda rendah karbon negara. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, dan juga kita ada lagi satu dunia Global Stock Take Exercise di bawah UNFCCC yang hanya akan muktamad kajian ini. Itu mereka buat kajian seluruh dunia. Nah, lihat sama ada boleh capai carbon neutral ataupun tidak. Ya, kajian itu muktamad pada 2023. So, saya rasa kita tidak perlu terburu-buru mengumumkan. Lepas tu sampai waktu itu kita tak boleh capai dan kita akan dilihat sebagai kita kurang jujurlah. Jadi saya rasa sebagai bila kita mengumumkan rancangan Malaysia ke-12, satu rancangan 5 tahun ini, kita harus buat kajian, tunggu kajian secara dunia itu dulu dan juga kajian di dalam Malaysia dulu. Lepas itu baru kita mengumumkan. Ya ini saya rasa kita Malaysia tidak perlu buat pengumuman ini kerana kita ada banyak negara-negara lain. Kalau mereka juga tidak kisah, kenapakah kita nak terburu-buru pengumuman? Sebenarnya isu apakah kita terburu atau kita terlewat, sebenarnya kita sepatutnya telah pun menyiapkan kerangka ini lebih awal. Minta maaflah untuk kita menyebut bahawa sebenarnya kerangka ini tidak dibentuk sebelum ini dan kita terpaksa bermula. Kelewatan kita ini menyebabkan kita dilihat tidak komited terhadap isu perubahan iklim dan negara tak boleh menggambarkan situasi itu kepada publik, kepada dunia. Dunia menilai setiap negara dan komitmen kita pada pelaporan UNFCCC sangat penting. Jadi oleh kerana itu, komitmen kita berdasarkan beberapa kriteria yang kita yakin sebenarnya kita mampu mencapai apa yang kita tak sasaran. Sebab itu ucapan Perdana Menteri dalam persidangan MyCAC nanti merupakan satu komitmen penting yang kita akan bawa dalam persidangan di COP26. Terima kasih. Saya nak teruskan, minta maaf lah. YB, tolong. YB Menteri tak bagi laluan pun. Same issue. Tolong teruskan YB. Saya tak benarkan lagi YB. Kita ada masa sangat terhad dan saya ada tiga. Saya nak terus pada Yang Berhormat Rasah menyokong pelan tindakan bandar hijau dan nyatakan dalam fokus ke-8 dan berhasrat supaya bandar Seremban dapat menjadi perintis. Terima kasih Yang Berhormat Rasah. Untuk makluman Yang Berhormat, KASA telah membangunkan pelan induk bandar rendah karbon negara bagi memacu transformasi ke arah bandar rendah karbon dan Seremban merupakan salah satu bandar sasaran di bawah NLCCM di bawah Green Pemangkin Bandar Rendah Karbon. Sebanyak 99 buah PBT telah pun diluluskan peruntukan berjumlah 23.5 juta bagi pelaksanaan inisiatif bandar rendah karbon di seluruh negara. Isu yang ketiga ialah isu bekalan air dan perkhidmatan pembentungan. Preambul kepada jawapan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat, sebelum saya menjawab isu-isu yang dibangkitkan berkenaan dengan bekalan air, saya ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan bekalan air disediakan oleh operator air negeri masing-masing. Operator air ini hampir kesemuanya dimiliki oleh kerajaan negeri. Fungsi Kementerian Alam Sekitar dan Air adalah menetapkan hala tuju dan polisi sektor air negara. Manakala fungsi kawal selia dilaksanakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan pembiayaan pembangunan aset-aset bekalan air oleh Pengurusan Aset Air Berhad atau PAAP berdasarkan pendekatan bina dan pajak. Dan bagi negeri-negeri yang telah memuktamadkan pengstrukturan semula industri perkhidmatan air, sebagai sebuah entiti perniagaan, operator air harus mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh untuk terus memberikan khidmat yang berkualiti kepada pengguna. Sekiranya pelaburan terhadap infrastruktur air tidak dapat dibuat, masalah bekalan air akan terus berpanjangan akibat infrastruktur yang telah lama dan usang, seterusnya akan beri kesan kepada pengguna. Namun dalam hal ini, kerangka atau model tadbir urus industri perkhidmatan bekalan air ini tidak terpakai di negeri Sabah dan Sarawak.
Sehubungan dengan itu, saya ingin mencadangkan agar Sabah dan Sarawak juga turut mempertimbangkan untuk mengguna pakai kerangka pengurusan dan tadbir urus bekalan air yang sama dalam menyusun semula sektor bekalan air dan pembentukan negeri masing-masing. Yang Berhormat, Port Dickson telah pun membangkitkan masalah bekalan air terawat yang tidak disebut semasa pembentangan rancangan Malaysia ke-12, juga masalah bekalan air di kawasan Kota Kinabalu setelah Hak Datu. Untuk maklumat Yang Berhormat, Port Dickson, isu bekalan air di kawasan Kota Kinabalu dan Hak Datu tidak dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 kerana projek ini termasuk dalam rancangan Malaysia ke-11 dan projek sambungan pelaksanaannya dalam rancangan Malaysia ke-12. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kerajaan Persekutuan telah pun memperuntukkan sebanyak 429 juta bagi menyelesaikan isu bekalan air di Kota Kinabalu untuk naik taraf loji air Telibong 2 daripada 80 juta liter sehari kepada 160 juta liter sehari, termasuk saluran paip utama daripada tangki simpanan projek ini sedang dilaksanakan dijangka siap pada Mac 2022. Bagi daerah Hak Datu pula, sebanyak 270 juta telah pun diperuntukkan bagi membina loji rawatan air berkapasiti 60 juta liter sehari. Projek ini dijangka siap pada Jun 2023. Yang Berhormat, daripada Sepanggar. Sila. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kementerian di atas peruntukan yang telah disalurkan oleh kerajaan melalui pembinaan loji air Telibong 2 di kawasan saya lah, di kawasan Sepanggar. Cumanya dalam proses untuk menyiapkan projek ini, Yang Berhormat Menteri, sedarkah kementerian atau tidak bahawa pada hari ini Sepanggar ini telah pun mengalami masalah bekalan air terputus sejak 4 bulan yang lalu. Malah hari ini untuk makluman Yang Berhormat, saya lagi masih menerima laporan daripada masyarakat khususnya di kawasan saya yang mengatakan bahawa ketiadaan air ini sudah berlarutan hingga 4 bulan. Malah ada yang terpaksa berpindah, malah ada yang meletakkan rentang banner memohon agar kerajaan bantu mereka sebab masalah selain daripada isu COVID ini yang dikehendaki mereka berada di rumah, air pula tidak ada. Jadi ini amat memberi kesan. Jadi adakah perancangan kerajaan untuk short term measure bagi membantu masalah yang berlaku di kawasan saya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sepanggar. Saya telah nyatakan bahawa sebenarnya bekalan air adalah merupakan tanggungjawab di peringkat operator-operator air negeri. Walaupun di peringkat pusat kita sedia membantu dalam konteks meringankan bebanan. Untuk maklumat, waktu bekalan air terhenti, loji terpaksa kerana faktor-faktor yang berlaku menyebabkan operator air terpaksa menanggung kos menghantaran melalui lori tanker kepada rumah-rumah tanpa ada kos yang dibayar kepada operator air. Dan ini menyebabkan operator air sebenarnya menanggung kerugian agak besar. Walaupun di peringkat kementerian, kita akan berusaha supaya projek-projek yang telah dilaksanakan dapat disiapkan dalam jangka masa yang telah ditentukan. Cuma kita memahami bahawa COVID telah pun menghalang beberapa projek yang terpaksa kita tangguh kerana faktor-faktor tersebut. Jadi oleh kerana itu komitmen kementerian, kita akan lihat semua bagi membantu meringankan bebanan rakyat. Terima kasih. Sedikit Yang Berhormat Menteri, kalau dapat dipertimbangkanlah, saya ingin mengusulkan di sini kalau boleh kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri duduk berbincang tentang isu ini, mungkin disediakan bajet tambahan bagi membantu masyarakat yang ada sebab keadaan mereka Yang Berhormat Menteri cukup daif disebabkan oleh masalah air ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya ambil maklum dan insya-Allah perbincangan kita akan uruskan selepas ini. Untuk makluman juga, YB Yang Berhormat Papar membangkitkan isu berkenaan masalah bekalan air bersih yang tidak konsisten di kawasan Papar. Untuk makluman, kerajaan telah memuluskan peruntukan secara pinjaman sebanyak 312 juta melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air di bawah Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia ke-11 bagi melaksanakan projek penambahan kapasiti loji rawatan air Kogopong daripada 40 juta liter sehari kepada 80 juta liter sehari, termasuk saluran paip dan tangki simpanan. Reka bentuk projek telah pun siap dan projek dijangka siap sepenuhnya insya-Allah pada suku keempat tahun 2024. Yang Berhormat Bukit Bendera memohon agar projek Sungai Perak Raw Water Transfer Scheme disegerakan. Kajian penilaian option dan kajian pra-reka bentuk kejuruteraan bagi cadangan projek bekalan air dibangkitkan tadi telah pun dibangunkan dan bagi memenuhi keperluan di utara negeri Perak dan jangka dilaksanakan November 2020 yang bermula pada November 2020 kajian tersebut dan dijadualkan siap pada November 2021. Walaupun ekoran penularan wabak kita ada masalah sedikit untuk menyiapkan pada suku pada jadual yang telah ditetapkan.
Untuk makluman yang berhormat, isu bekalan air Perak ke water transfer daripada Perak ke Pulau Pinang memerlukan perbincangan di antara dua kerajaan negeri. Dan suka saya maklumkan bahawa Pulau Pinang sebenarnya mempunyai reserve simpanan yang paling tinggi di Malaysia. Pulau Pinang ada 28% reserve simpanan menjelang tahun 2025 dan setengah-setengah negeri kosong reserve margin. Dan oleh kerana itu saya fikir bahawa perancangan di peringkat lebih lanjut perlu diadakan di antara dua negeri bagi menyelesaikan masalah yang telah pun lama dibangkitkan. Minta penjelasan Menteri. Saya ada masa 9 minit sikit. Sikitlah. Adakah Majlis Air Negara bersedia untuk membuat penyelarasan supaya isu-isu air antara dua negeri seperti water transfer project dari Perak ke Pulau Pinang, sudikah Majlis Air Negara memimpin dan menentukan formula dan juga penyelesaian supaya kerajaan-kerajaan negeri antara dua negeri boleh mendapat satu kata sepakat? Itu soalan saya. Terima kasih. Isu yang berlaku ialah kerana kerajaan negeri Perak nak jual air terawat dan Pulau Pinang nak membeli air mentah. Dan ini merupakan polisi di negeri sebab sumber air bawah pada kerajaan negeri. Walaupun perundingan saya fikir perlu diadakan dan Majlis Air Negara perlu untuk campur tangan dan saya setuju bahawa satu perundingan perlu kita gerakkan insya-Allah ke arah itu. Terima kasih. Minta penjelasan Menteri sekejap saja. Saya difahamkan bahawa Yang Berhormat Peja sebelum dia turun daripada Menteri Besar Perak, perkara ini sudah selesai di mana kerajaan negeri Perak sudah sanggup untuk menjual air mentah kepada negeri Pulau Pinang. Adakah ada perubahan kerajaan di negeri Perak menyebabkan perjanjian ini telah ditukar balik? Saya nak minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Untuk makluman, perjanjian ini belum diadakan lagi. Semua di peringkat perundingan baru dan saya dipahamkan bahawa Perak perlu menyelesaikan isu bekalan air di utara Perak terlebih dahulu, bagi pastikan bahawa keperluan utara Perak dapat diselesaikan sebelum dimuktamadkan soal pembelian oleh Pulau Pinang. Jadi Perak mengutamakan keperluan negeri yang memang kritikal bahagian utara Perak. Baik, saya terus kepada Yang Berhormat Tumpat dan Yang Berhormat Bacuk bangkitkan isu berkenaan dengan masalah bekalan air di Kelantan dan juga pelaksanaan projek bekalan air. Saya ingin maklumkan bahawa kerjasama kerajaan negeri telah melaksanakan kerjasama di antara KASA dan kerajaan negeri Kelantan telah dalam melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan 1 juta penduduk Kelantan mendapat akses kepada bekalan air bersih. Di antara pelan jangka pendek yang sedang kita bangunkan ialah pembiayaan berjumlah 664.8 juta bagi kerja-kerja pembelanjaan modal atau CAPEX oleh pengurusan aset air berhad bagi tempoh operasi keempat atau OP4 2021-2023 seperti berikut. Yang pertama, pembinaan 3 LRA baru iaitu LRA Cica Fasa 2 berkapasiti 40 juta liter, LRA Tanjung Mas berkapasiti 30 juta liter dan LRA Bukit Cupak berkapasiti 10 juta liter sehari. Pelaksanaan kerja-kerja ini dalam peringkat reka bentuk dan perundingan dan insya-Allah dijangka siap pada 2024 yang melibatkan pembinaan loji-loji baru. Penukaran 511 paip unsur jenis AC secara berperingkat, anggaran kos 218 juta dan sehingga kini sepanjang 106.2 km paip telah pun diganti. Pembinaan LRA Kampung Teluk, Kota Baru berkapasiti 30 juta liter sehari di bawah pinjaman Kerajaan Persekutuan yang dijangka beroperasi pada penghujung tahun ini. Pembinaan LRA Mini Teluk Masira, Bacok berkapasiti 2 juta liter sehari di bawah pinjaman Kerajaan Negeri dan projek dalam peringkat pembinaan dan juga dijangka siap pada hujung tahun ini. Manakala projek pengurangan air tidak basuh NRW kebangsaan melalui pendekatan 1 sebanyak 69.95 juta dijangka siap tahun 2022. Manakala untuk jangka panjang bagi menyelesaikan masalah bekalan di Kelantan ialah Kerajaan Persekutuan telah mengenal pasti pelan jangka panjang sumber air Kelantan sehingga tahun 2050. Kajian jangka telah pun kita mulakan selama 8 bulan. Di antara cadangan tersebut ialah pembinaan TAPS di Macang dan Tok Uban yang dalam proses penelitian terhadap kajian-kajian tersebut. Dan kita jangka bahawa kedua-dua ini dia akan menjadi penyelesaian masalah besar yang berlaku bekalan air di negeri Kelantan. Menteri, berkenaan RTB Sungai Pinang, saya telah membangkitkan. Saya ada dalam jawapan. Terima kasih. Yang Berhormat Tumpat juga membangkitkan berhubung pelaksanaan projek penuntungan negeri Kelantan.
mulai 1 Januari 2021, perkhidmatan pembentungan awam di negeri Kelantan telah pun diambil alih oleh Indah Water Consortium IWK bagi menambah baik tahap perkhidmatan pembentungan di negeri Kelantan. Dalam pada itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air telah pun mengemukakan permohonan di bawah Rolling Plan kedua tahun 2022 Rancangan Malaysia ke-12 bagi projek pembinaan loji rawatan kumbahan serantau dan rangkaian paip pembentungan di Tunjung, Kelantan. Loji rawatan kumbahan serantau berkapasiti 140,000 penduduk setara dan rangkaian paip pembentungan sepanjang 40 km sekiranya meneruskan projek ini jangka bermula pada suku ketiga tahun 2022 dan jangka siap pada tahun 2026 iaitu projek kumbahan serantau bagi Tunjung. Yang Berhormat Libaran mohon kerajaan untuk memberikan tumpuan. Yang betul, sebelum pergi ke Libaran, tumpat ni. Berkaitan dengan bekalan air Kelantan tadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang memberi jawapan yang cukup meyakinkan dan kita mengharapkan rakyat Kelantan dapat menikmati ataupun dapat menyelesaikan masalah air di Kelantan. Khusus kepada berkaitan cadangan pelaksanaan kajian untuk pembinaan TAPS tadi, pembinaan takungan air pinggiran sungai. Jadi soalan saya, sejauh manakah cadangan TAPS ini mampu untuk memastikan rakyat Kelantan mendapat akses kepada bekalan air bersih dan berkualiti, dan apabila disebut perancangan tadi, soalan saya, bilakah jangka masa yang diambil untuk pelaksanaan TAPS ini, kerana kita rakyat Kelantan benar-benar mengharapkan isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Terima kasih. Yang Berhormat tumpak bahawa dalam di samping kajian terhadap pembinaan dua TAPS yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ada beberapa loji yang dalam proses pembinaan yang dijangka siap pada hujung tahun ini. Dan saya fikir bahawa kedua loji tersebut sebenarnya mampu menyelesaikan masalah yang sedang berlaku. Untuk makluman, loji TAP Macang dia boleh membekalkan 500 juta liter sehari air. Dan masalah kita yang utama ialah terdapat hampir 11 loji di Kelantan yang tidak sampai kapasiti pembinaan. Dengan kata lain bahawa punca atau bekalan air tidak mencukupi. Dan TAP ini dijangka dapat memenuhi keperluan di alir-alir yang telah dibina. Dan insya-Allah kita dalam perancangan pihak kerajaan kita dapati bahawa pembinaan TAP ini sebenarnya menyelesaikan masalah bekalan air bagi loji-loji yang sedia ada. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ada masa 2 minit 40 saat lagi dan saya fikir saya tak sempat habiskan. Saya akan berhenti pada masa yang diperuntuk saya dan saya tidak mohon. Saya punya soalan ada tak merebut? Dijawab tak nanti? Panjang lagi ni. Saya fikir sebab sebahagian yang saya tak sempat saya akan jawab secara Yang bertulis. Berhormat Menteri. Soal Menteri, banjir, Menteri, soal banjir. Yang Berhormat, Saya masa cuma dah nak- tak ada dah ni. Ada panjang. Kalau tak sempat nanti Yang Berhormat Menteri akan jawab secara Ya, bertulis. Terima kasih ya. Yang Berhormat Libaran mohon kerajaan untuk memberikan tumpuan terhadap permintaan bekalan air bersih di kawasan luar bandar terutama Menteri, Sabah saya dan cuma Sarawak. nak berterima kasih kepada Menteri di atas langkah-langkah yang telah diambil. Cuma permintaan saya, percepatkan RTB Sungai Pinang. Jangan bermula pada bulan Jun, kalau boleh mula pada bulan Januari 2022. Terima kasih. Untuk makluman, Yang Berhormat Libaran, Kerajaan Persekutuan beri tumpuan utama dalam memperbaiki mutu bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak melalui penyaluran peruntukan besar masing-masing berjumlah 7.7 bilion untuk Sabah dan 5.6 bilion untuk Sarawak bagi tempoh rancangan Malaysia ke-9 hingga ke rancangan RP1 rancangan Malaysia ke-12. Untuk makluman Yang Berhormat bahawa peruntukan disediakan bagi kedua negeri ini merupakan peruntukan yang tertinggi berbanding negeri-negeri lain dan itulah sikap prihatin yang ditunjukkan oleh kerajaan pusat terhadap nasib ataupun bekalan air bagi negeri Sabah dan Sarawak. Yang Berhormat Sri membangkitkan isu berhubung dengan penambahbaikan tadbir urus bekalan air dan juga NRW yang tinggi di negeri Kedah. Untuk makluman Yang Berhormat, di bawah dasar pendanaan yang sedia ada, pembangunan aset sumber air seperti empangan dan takungan air pinggir sungai bagi negeri yang menyertai skim penstrukturan semula industri bekalan air dibiayai melalui peruntukan geran Kerajaan Persekutuan. Aspek operasi dan penyelenggaraan aset ini menjadi tanggungjawab kerajaan negeri, manakala pembangunan aset bekalan air dilaksanakan melalui pembiayaan dan pinjaman pengurusan aset air berhad atau PAAP. Bagi tahun 2020, kadar air tidak berhasil bagi negeri Kedah ialah 48.4% berbanding kadar purata NRW nasional ialah 36.4%.
Langkah intervensi bagi menurunkan kadar NW di Kedah, kerajaan telah memperkenalkan program pengurangan NW kebangsaan di bawah rancangan Malaysia ke-11 melibatkan peruntukan geran keseluruhan berjumlah 104.7 juta dengan pecahan 44.7 juta untuk program NW di Tanah Besar dan 60 juta untuk program NW di Langkawi. Kedua projek jangka masing-masing siap menjelang tahun 2022 dan 2023. Tuan Yang Berhormat, saya fikir saya perlu jawab secara bertulis. Saya ada satu bahagian lagi minta maaf banyak sebab sektor pengurusan banjir dibangkitkan tapi bersifat tempatan dan saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih.